Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, para penuntut akademi Rotul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, warga Fitness Kolbu, moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan yang benar-benar bersyukur, hamba yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, salam Fitness Kolbu yang ke-60, masya-Allah, siri ke-60. Kita dah 60 kali bersiaran, seminggu sekali. Kalau bagi dengan 12, bagi dengan sebulan, 4 kali, dah setahun lebih. Begitulah. Allahu Akbar. Masya Allah, Allah bagi kita bersiaran 60 kali pada setiap minggu. Ada minggu-minggu yang kita skip, tapi kita dah 60 kali bersiaran. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Dan perbincangan Fitness Kolbu ni lebih menjurus kepada perbincangan dalam hal-hal berkaitan dengan kehidupan kita, hal-hal berkaitan dengan hati kita yang kita nak lakukan setiap hari ni, apa dia. Lebih tepat kepada, kalau orang duk cerita pasal fitness, physical, fitness center, bila sebut fitness center, maka yang dilihat itu badan. Atau bila sebut nak sihat, badan. Bila sebut sakit saja, badan. Kita terlepas pandang satu perbincangan yang cukup besar, perbincangan yang sangat penting. Malah perbincangan ini menentukan kepada perbincangan yang lain. Apa dia? Itulah perbincangan tentang hati atau qalb, jiwa. Sehingga kan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, dalam satu hadis, ala inna fi jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu ala wa hiya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, baiklah semuanya. Kalau daging itu buruk, buruklah semuanya. Itulah dia hati.
Tapi perbincangan hati ni sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, sering kali kita salah erti. Perbincangan hati ni kita ni sering kali salah erti. Malah kalau kita lihat, kalau kita biasa dengar secara umum, bila sebut je tentang hati, perbincangannya apa? Susah hati. Perbincangan hati tentang apa? Sakit hati. Perbincangan hati tentang apa? Apa lagi? Tawar hati. Malah perbincangan hati ini dimanipulasikan tentang perasaan. Dia beza ya, hati dan perasaan. Dua benda berbeza. Hati bab lain, perasaan bab lain, tetapi tidak lain daripadanya. Apa maksudnya? Ianya adalah satu perbincangan yang dalam satu sifat yang sama. Apa dia? Ghaib, tak nampak. Perbincangan yang tak nampak. Dan kita perlu ingat dalam hidup kita ini, yang paling banyak yang ada dalam hidup kita ni, kalau tak boleh tinggal kelab, betul lah tu maknanya perjalanan hati. Ya, makanan. Kalau kita lapar, kita cari makan. Perut lapar, kita cari makan. Hati pun ada lapar dia. Hati ni ada makanan dia. Setiap makhluk ada makanan dia. Makanan bagi jasad itu hal yang kita nampak pada benda. Ustaz yang jenis suka luahkan perasaan ke orang sudi, nak dengar masalah dia, boleh ke Ustaz? Luahkan perasaan lah. Tapi perasaan itu jangan kita kaitkan dengan hati. Tapi biasanya orang luahkan perasaan yang datang daripada hati yang tidak jelas. Kita tak nak luahkan perasaan, kita nak luahkan kebenaran. Kita nak ubah hidup kita ni, luahkan kebenaran. Kita tidak boleh hidup ikut perasaan. Perasaan itu nafsu. Nafsu itu buntu. Kalau luahkan perasaan, ramai orang kata kita luahkan perasaan. Ya, kita luahkan perasaan lah. Tapi dia tidak akan jumpa kepada jalan penyelesaian. Meluahkan perasaan itu bukan jalan penyelesaian. Silat hari bulan, dia akan pergi kepada jalan kebuntuan. Kita nak luahkan kebenaran. Kita nak luahkan apa yang sepatutnya yang diluahkan. Jadi orang akan nak kaitkan sama, hati perasaan sama. Tak, dia dua benda berbeza. Malah makanan rohani dan jasmani, ada makanan. Kalau lapar cari nasi, kalau haus cari air. Kalau nak kuat cari apa? Hati perlukan kekuatan. Hati perlukan kekuatan. Jadi kekuatan letak pada hati, bukan pada perasaan. Nak cari kuat-kuat semangat, tak ada pada perasaan sebenarnya. Sebab perasaan tidak memegang sifat. Perasaan itu hanya zahirkan apa yang ada pada situasi, akan zahirkan ada apa pada keadaan, kebendaan, perasaan. Kalau keadaan itu sedih, maka perasaan dia pun sedih. Kalau keadaan itu gembira, maka perasaan itu gembira. Sebab tu kadang-kadang kita tak sedih mana pun, tapi bila tengok orang menangis, kita pun turut menangis. Itu namanya perasaan. Nah gitu. Jadi perasaan itu sangat sensitif dengan keadaan. Sebab tu siapa yang ikutkan perasaan, maka dia akan sangat sensitif dengan sebarang bentuk keadaan, perubahan waktu keadaan, sangat sensitif. Baik, kenapa perasaan dia sangat sensitif? Kerana hatinya tidak kuat. Saya ulang lagi sekali. Kenapa perasaannya tidak sensitif? Kerana hatinya tidak kuat. Saya ulang lagi sekali. Kerana apa perasaan dia sensitif? Kerana hatinya tidak kuat. Saya ulang lagi sekali. Biar faham. Kenapa perasaan dia sensitif? Kerana hatinya tidak kuat. Kenapa hati dia tidak kuat? Kerana dia tidak ada kekuatan. Dia tidak cari kekuatan. Dia tidak bina kekuatan. Dan kekuatan itu perlu dibina, perlu diminta. Dan kekuatan tidak ada pada diri kita. Kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalnal hadid. Allah turunkan kekuatan kepada besi. Nampak? Jadi hidup kita ni sekali ada pada diri itu yang mana dinamakan diri yang bersifat rohani itu rosak disebabkan hatinya rosak, maka rosaklah seluruhnya, kata Nabi. Dan ini tuan-tuan tidak boleh disangkal lagi. Kita tak ada teori mengatakan bila luaran itu baik maka baiklah dalaman. Salah. Belum tentu, sebab luaran itu bermain dengan perasaan.
Kalau keadaan itu gembira, happy-happy jumpa, oh bagus, 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 belum tentu dia pergi ke dalam. Dia hanya sekadarnya. Sebab tu kalau kita lihat sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, ulama cuba kuat tapi koyak je ustaz, itu perasaan. Sebab dah terlampau ikutkan keadaan Puan Hani. Sebab kita tak dilatih. Okey, sekarang ni bagaimana kita latih nak kuatkan hati? Apa latihan kita? Kalau fitness, orang pergi gym, angkat berat, angkat. Kalau hati, bagaimana nak bina kekuatan hati? Baca Quran. Baca Quran itu kalau tak ada kaedah membaca, kita sebut saja. Sebab tu Nabi kata ada bacaan yang tak sampai ke hati, ni sampai kerongkong dia. Nampak tidak? Kita berzikir, kita solat, walhal itu semua itu kerja hati. Jadi latihan hati adalah kena duduk fahamkan, tafakur, tulis. Latihan hati adalah tafakur. Merenung. Latihan hati kena merenung. Kita kena mengenung. Latihan hati ni kena banyak yatafakkarun ulul albab. Ingat, tulis tuan. Yatafakkarun ulul albab. Zikir itu apa? Zikir itu renung. Bukan sebut semata-mata. Zikir terbagi kepada 3. Zikir yang bermula dengan hati, itu zikir yang utama. Bermulanya zikir dengan hati. Tapi berhati-hati, dalam hati itu ada apa? Sebab tu ulama mensyarahkan tentang perbahasan penyakit hati. Sebelum kita nak mengingati, kita kena menyuci. Sebab kita tak tahu apa ada dalam hati, maka kita cucikan dia. Tafakur, renung. Yang banyak kita bukan renung, kita termenung. Kita banyak termenung. Saya cakap terang, hati ni kuat tuan-tuan. Kalau betul kaedah perbahasan dia, memang kuat tuan-tuan. Luar biasa. Sebab tu orang beriman dia tak akan kalah. Orang beriman undefeated. Orang beriman itu sentiasa tinggi. Ini Allah kata dalam surah Ali Imran 109, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati jika kamu orang beriman. Kita tak faham apa tu natijah iman. Jadi hati perlukan keimanan. Itulah kekuatan. Hati perlukan kesedaran. Hati perlukan latihan untuk membangkitkan jiwa. Jadi zikir hati, zikir perbuatan, ingat dengan sebutan, ingat dengan perbuatan, ingat dengan hati, itu setiap masa 24 jam. Tapi Ustaz, susah hati tu masalahnya. Ingat dengan lisan, ada keadaan. Contoh tadi, siapa yang ikut Telegram, kita baca Hizib Imam Nawawi, kita baca Yasin, itu sebutan. Saat lagi petang kita baca maksurat balik. Saat lagi duduk saat lagi kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tasbih pula subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi taklah setiap masa. Kalau setiap masa orang kata gila pula kan. Marilah kita bawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Marilah kita bercakap subhanallah, subhanallah. Kau ni dah gila isim ke? Dah jadi fitnah kepada agama. Jangan. Time bercakap. Time makan. Time minum. Tapi pastikan makan, cakap, minummu dengan hati yang ingat kepada yang satu. Ini kena masuk kelas. Ni kelas kita pagi ni recharge. Kita berbincang. Nak masuk kelas malam. Dan kelas besok pagi pukul 10. Ni usahakan masuk kelas. Jangan kita Allah. Ada yang tak dapat lagi? Boleh tak siapa yang tak dapat Telegram link tu boleh remind balik kat saya. Lepas tu nanti saya akan bagi nombor, satu nombor saya akan jadikan dia satu di wall saya nanti. Sesiapa yang tak dapat link Telegram sila WhatsApp ke nombor ini. Saya akan bagi. Mungkin terlepas pada ada 500 lebih. Seorang je yang handle. Saya tak ada hire sesiapa. Itu pun adik saya pun. Dah tak ada manajemen apa ke, tak ada. Ini manajemen kolbu punya. Kalau yang menguruskanlah kita ni, yang pakai green screen tu Cik Aswad kita. Tu sebutlah, orang pun dah kenal dah. Cik Aswad kita. Seorang tu je lah.
Jadi tak ada kata ni. Tapi jangan risau, bersamanya malaikah membantu. Subhanallah. Lepas tu rasa macam ramai je. Macam ramai dia admin tak pentadbiran. Tak ada. Kadang-kadang saya yang jawab inbox, yang mesej-mesej tu, saya jawab. Tak ada orang lain jawab. Untuk yang inbox mesej, saya personalnya jawab. Saya tak bagi orang lain jawab. Dia tak ada pasing-pasing. Jadi nak jawab, tunggu je lah. Kalau rezeki saya jawab. Itu saya jawab sendiri. Itu dia. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebutan. Maka subhanallah, kita subhanallah. Kat FB pun tak ada noti dah. Itulah noti betul kadang-kadang tu kan. Inul amani. Tahulah, saya pun tak tahu nak cakap macam mana Mark Zuckerberg punya kerja ni. Kita biarlah Mark Zuckerberg buat kerja. Kita buat kerja kita. Cari. Siapa yang ada komitmen tu, dah rasa ada komitmen, cari sekian-sekian waktu, pukul 10 suku tu dah standby lah tu, tengok refresh banyak kali. Memang kadang-kadang notification pun dah tak keluar. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak semuanya saya jawab sebab kena ikut kelas kadang-kadang. Masuk je lah kelas. Jangan kuciwa pula kalau saya tak jawab. Tak, saya yakin insya-Allah boleh. Baik, itu zikir lisan, lafaz subhanallah, selawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selawat, zikir macam kita petang 100 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Saya bosan pun belum berjawab ya, tapi dalam kuliah ada jawab tidak? Ada. Semua tak jawab personal saja. Boleh tak ya datang. Siapa yang datang ni dah boleh ni. Mana-mana yang nak datang secara besok, saya jemput main. Yang penting dua dos lengkap tak penting. Yang penting 2 kalimah syahadah lengkap. 2 kalimah syahadah ni kena lengkap. Datang. Kalau tak lengkap tak payah datang. Baik. Lemah iman. Iman sebenarnya tak lemah. Iman kuat. Iman sifatnya kuat. Tapi lemah kita dalam memahami kehendak iman. Ulang. Iman tu kuat. Iman tak lemah. Sebab iman berkaitan tentang Allah. Bila sebut tentang Allah, ada perbincangan yang menguatkan nanti. Tapi kita yang lemah nak memahamkan. Contoh, pandangan orang beriman ni tuan-tuan. Tuan-tuan, orang beriman ni, orang beriman, bila saya sebut orang beriman, bukan orang perasan baik ya. Orang beriman, orang tak perasan baik ya. Orang beriman itu orang yang sedar diri dia hamba Allah, orang yang azam untuk melakukan suruhannya, meninggalkan larangan. Itu orang beriman. Dan dia melihat setiap yang berlaku itu qadar Allah, dengan kuasa Allah, bukan kuasa kita. Semua bergerak melata atas muka bumi ini dengan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita. Itu orang beriman. Baik, kita orang beriman. Saya kena bagi tahu dulu. Kalau tidak, ustaz, orang beriman. Tak. Tapi ingat, orang beriman itu ayaqulu qalu ayaqulu amanna. Sekadar bercakap aku beriman tak cukup. Wahum la yuftanun, dan kamu dibiarkan tidak ada uji. Kamu tidak dibiarkan. Tak, iman perlukan ujian sebab nak pastikan ada iman. Orang yang beriman itu ada ujian. Ujian itu nak memastikan ada iman ke tidak. Ada ke tidak ni tak tahu. Nanti datangnya ujiannya melatah dia. Orang datang ujian, saya cakap orang Minang ni bahasa arwah unyang saya. Arwah unyang betul lah. Arwah wan saya. Orang Minang tu. Orang Kuang serai Tuan Haji Amir pada. Haji orang Minang ni. Datangnya ujian melatah tidak? Pucut ke tidak? Datangnya ujian, baginya susah, baginya senang. Apa dia kata? Dia baginya senang, apa dia jawab? Baginya susah, apa dia jawab?
Kalau bagi susah dijawabnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lulus imannya tu. Kemudian dijawab itu tidak cukup dijawab. Dijawab pula dengan perbuatan, bil af'al, zikir pada perbuatan. Dia susah, dan susah kau katanya. Wa'ang kata, kalian ni kan, kalau kata Rawan saya tu, kalian ni kan, kata, jangan dipuja-pujanya penyakit tu. Jangan dipuja-puja penyakit sakit. Dia bukan sakit, dia sakit kata. Sakit. Jangan dipuja-puja, jangan diminta-minta. Itu sakit, ni sakit. Itu dia. Jadi disambutnya dengan apa? Innalillah, astagfirullah. Lulus ujian, lulus. Bukan lulus, lulus. Lulus ujian. Nampak tidak? Begitu. Dibaginya senang. Baginya senang. Apa ni jawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, senang ni hidup ni. Kedah ada orang Minang, ada orang yang meminang orang Kedah. Amboi. Pagi ni kita santai sikit je. Jangan. Ibunda is watching oh, jangan. Penasihat besar sedang memerhati. Live saya ni, mak saya tengok. Mak saya, ayah saya tengok jangan main. Ada dia. Teguran-teguran tu, engkau ni kan suka ni cakap ni, dia kata kena tegur tu. Orang-orang tu suruh fokus mengaji katanya. Ni bercakap-cakap katanya. Lama tak apa lama ada ni kita ni tak apa. Jangan jari-jari mak tak cakap, dia bloknya orang-orang yang tak mengaji tu. Sudah. Baik, alhamdulillah mak tak cakap gitu. Ya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ustaz, berpantang lepas bersari itu sunnah ya Ustaz? Ada jiran tanya, ambil pantang berapa hari, kata ikut sunnah. Sunnah ni maksudnya aturan. Dia ni pantang tu sebenarnya nak tengok darah tu. Dan habis darah nifas tu. Habis lepas tu waktu itu habis nifasnya ada tempoh. Dia tak ada sampai 100 harinya. Tengok balik buka dalam perbahasan bab darah. Buka balik. Buka balik, tengok balik. Jadi bukan pantang. Sunnah tu aturan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi tengok itu iman. Jadi kalau kita hari-hari tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW tahu keadaan iman kita ni macam mana. Sebab iman ni sifat yang gaib. Iman ni sifat yang gaib. Kin salam kat mak ayah ustaz. Kin salam. Tak payah kin salam baca sendiri. Cakap mak baca. Jadi beruntung ibu ayah ustaz jadi ustaz ya, alhamdulillah azam yang falirat. Ni nak cerita sikit ni macam mana boleh jadi macam ni. Ramai tanya ustaz, nak jadi boleh, tak ada masalah. Apa dia cara dia? Cara dia senang. Cara dia dekat dengan majlis ilmu. Selalu duduk majlis ilmu, insya-Allah. Mak ayah saya, ayahanda ibunda, terutama ayahanda saya, dulu menguruskan kuliah, mengatur ustaz. First batch dulu di komplek PKNS. Masjid kuliah kat masjid-masjid ni tak ada lagi. Ni ayah saya. Bawa tu tuan guru Ustaz Asmungi Sidik tu, qadi besar Selangor tu. Kalau dulu panggil qadi ni ketua dah. Ketua, dan dia merangkap kepada waktu tu belum ada lagi mahkamah, ketua mahkamah hakim mahkamah syariah. Jadi Ustaz Asmungi ni dia merangkap ibarat ketua mahkamah. Lepas tu arwah tuan guru Haji Sahar tu kat komplek PKNS. Orang lama-lama tahulah, orang lama tahu. Itu ramai nama-nama besar, ustaz-ustaz semua yang dah meninggal. Arwah Ustaz Nasuha, itu orang besar. Ustaz Ridwan T pun sama masuk datang, semua yang kat komplek PKNS. Tan Sri Taib tu Imam Masjid Negara. Jadi rapat dengan majlis ilmu, rapat, selalu suka buat usrah, duduk dengar. PKNS tahu kat situ lah. Nak ngajar kat masjid kena 2 dos. Tu ya Cahrin Zain, saya cakap biarlah, nak 2 dos ke 3 dos ke 4 dos ke silalah. Depa buat pentadbiran depa lah tanggung. Senang je. Yang penting lengkap 2 kalimah syahadah. Kita ni jangan tak lengkap 2 kalimah syahadah. Apa 2 kalimah syahadah? Percaya dengan qada dan qadar.
Kalau itulah takdir yang berlaku, qadaknya, qadarnya, Allah dah tentukan akan berlakunya satu masa. Ustaz-ustaz kalau nak ceramah kena 2 dos. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita ni diuji. Apa sebab kita tak boleh nak masuk? Tu tengok tu. Jadi sebenarnya memulakan Allah SWT. Jadual waktu Puan Zainuria ada kan dalam Telegram? Ada. Jadual waktu saya dah tulis, iaitu 8.30 pagi satu kali, kemudian petang pukul 6 petang 2 kali. 8.30 pagi dengan 6 petang 2 kali. InsyaAllah 8.30 pagi kecuali hari Khamis. Dan hal-hal yang tertentu, ada hal-hal tu tak dapat. Ada kata pentadbiran itu kata iman. Sekarang ni ujian iman. Ujian iman. Semua orang diuji iman. Semua orang diuji iman. Cara kita berhadapan dengan iman pula, cara kita nak sambut. Tak boleh. Okey. Dan kita kena faham, dan ini takdir Allah SWT. Konsepnya terima takdir. Takdir kena terima. Awan ikut. Itu ada karamah lah tu. Kan? Dari macam Nabi kan. Allah Akbar. Maksudnya jika ada salah seorang adik yang meninggal, ya, arwah sah, betul Puan Hamidah. Bukan kata lagi ayahanda saya ni minum secawan dengan gelas arwah sah. Secawan. Yang tu dia bagi ijazah rawat tu, ruqyah. Ayahanda saya pun dapat ijazah untuk ruqyah ni daripada Tuan Guru Sah, Ustaz Sah, Tuan Guru Ustaz Sah. Sangat tawaduk orangnya, masya-Allah. Meninggal dulu dari mak ayah, mereka tak boleh dapat harta yang mak ayah tinggalkan ke, contoh. Nanti PM saya Puan Julena, saya tak jelas soalan. Ustaz, sekali buat kuliah Google Meet please. Google Meet, okey. Nanti kita tengok macam mana. Boleh, tak masalah. Apa yang tak boleh, semua boleh, insya-Allah. Yang tak bolehnya orang tak boleh datang. Itu orang gedang. Kita pergi platform tak datang. Datanglah, ya Allah. Tak tahu mak ayah hak mana satu. Kena carilah. Kena carilah. Mak ayah undercover. Kompleks PKNS tempat belajar selama 80 tahun di sana, suasana tenang. Cikgu, betul-betul cikgu, Cik Maya kita. Tapi memang kat situ kompleks. Jadi sebenarnya memerlukan Allah SWT. Nak masak berhenti atas sekejap je, berhenti sekejap. Baik. Jadi sebenarnya memerlukan Allah SWT. Jadi kalau kita lihat perbincangan kita ni, hati ni dia kena setiap hari kena kuatkan dia. Dan kalau kita lihat dalam hidup ni, jangan terlepas pandang. Jangan kita dia begini, Allah bagi dunia, dia hidup ni, kalau ikut dia panggil pecahan, banyaknya yang gaib daripada banyaknya yang gaib. Banyaknya yang gaib daripada yang zahir. Mana kata Tok Bomoh tadi? Ada kata Tok Bomoh, mari ikut kelas saya. Salam perkenalan Tuan Zamri Muhammad. Mari. Kita tengok live pagi ni, pakai macam ni Tok Bomoh ke mana ni? Allahu Akbar. Kita ada kuliah setiap malam. Setiap malam kita ada kuliah, insya-Allah. Baik, berbalik kepada tadi. Kita ada 3 pecahan. Sama juga 3 pecahan. Fizikal, cecair. Sekarang ni Ustaz sembang-sembang tak? Sembang-sembang. Mana ada sembang kosong? Kalau sembang-sembang tanya khabar, apa khabar, sihat semua. Ini cerita masalah negara, cerita masalah orang, itu sembang namanya. Ini bukan sembang, ini perbahasannya saya ringankan macam sembang. Kita panggil bual bicara. Fitness Kolbu ni bual-bual, tapi masih lagi dakwah, mengajak dengan cara begini. Kita ringankan perbahasan. Tak adalah bunyi ilmiah tapi sebenarnya perbahasan ilmiah. Begitu contoh perbahasan tentang hati tadi. Baik, berbalik pada tadi 3 pecahan. Fizikal, cecair dan gas.
Kita ni duk nampak jadi masalah. Orang beriman, kita nampak sepatutnya yang raib. Kalau ikutkan badan kita ni, daripada fizikal, daging dengan darah dengan air, banyak lagi kandungan air, darah, daging. Air banyak. Nah, Ustaz kadang-kadang rasa hati sedih je. Kenapa? Perasaan sedih, bukan hati sedih. Perasaan puan, sebab sedang terikat dengan keadaan tu. Dia tak ada tiba-tiba sedih. Kalau tiba-tiba sedih, kita welcome to Tanjung Rambutan. Tak ada. Dia tu sedih mesti ada isu dia, point of view dia apa. Apa point of view puan waktu itu? Mesti ada isu yang sedang berbangkit, dan pastinya isu itu pada benda, pada keadaan. Dia tak ada isu misal katalah kalau sedih kita kepada dosa. Dosa ni, sedih dosa, Allah gantikan dengan bahagia. Siapa yang bersedih dengan dosa, dia maksud dia taubat, dia menyesali. Sesalan aku hanya untukmu Allah. Tu. Sesalan aku hanya untuk dosaku. Bukan dunia. Itu lagu siapa? Itu lagu Awi kan. Kita ubah lirik dia. Jadi sesal kita pada dosa, sesal kita sebab lalai, Allah ganti dengan bahagia. Allah ganti dengan bahagia. Allah ganti dengan bahagia. Okey, baik. Jadi kita sedih, bila sedih, kalau balik pada lagu Awi, sesalan aku hanya untukmu sayang. Ada balik pada makhluk. Bila balik pada makhluk, benda dia mula mengalir, sedih. Mesti ada benda tu. Mesti ada kebendaan yang sehingga perasaan kita terkait dengan perkara itu. Jadi cara nak counternya, kita kena tengok bahagian mana yang paling besar dalam hidup kita. Bahagian yang paling besar, kalau dalam komposisi badan pun, yang paling besar itu udara, oksigen. Udara ni yang kontrol semua sebenarnya. Isu COVID, isu yang masalah yang paling kritikal adalah pernafasan. Bantuan pernafasan, tak ada tambah pernafasan. Kalau zat badan boleh tambah, makan apa benda yang boleh tambahkan kesihatan, tapi kalau pernafasan tak dapat dan nolong lah. Sebab tu jangan buat main. Maksudnya apa? Kita kena fokus kepada benda yang lebih besar. Sebab itu kalau kita lihat, yang lebih besar itu adalah gaib, itu iman. Yang lebih besar daripada itu adalah ghaibul gaib, iman bagi segalanya itu adalah Allah. Kita kena jelas perkara tu. Kita mesti jelas perkara tu. Yang jadi masalah, kita pegang duit, lupa rezeki Allah. Kita pegang nasi, lupa rezeki Allah. Kita pegang suami, lupa sayang Allah. Ni jadi masalah. Kita nampak suami, kecil dunia kita dah. Kita nampak duit, gelap masa depan kita. Kita nampak sakit, dah tak ada nampak lain dah. Nampak KKM dah, nampak KKM. Tak nampak lain. Bahaya. Ini yang bahaya. Sebab itu kita kena pegang rezeki. Naikkan. Ustaz, jaga kesihatan ni macam mana yang patut petuanya ke? Petuanya kena utamakan yang utama. Utamakan yang utama. Jadi petuanya jangan dipuja-puja benda yang tak ada. Tu petua jaga kesihatan tu. Contoh sakit tak ada, dicakap-cakap, disebut-sebut. Bukan sebab sebut ni jadi doa, tapi kerana kita duk faham sakit tu duduk pada benda. Walhal sakit tak datang lagi. Sebab tu kita nak makan, ingat Allah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan makan dulu baru bismillah. Itu pun tak apalah. Ingat juga. Setengah tu tak ingat. Telan dulu. Tak boleh. Tu dia. Utamakan yang utama. Utamakan yang berkat. InsyaAllah sihat. Makan yang berkat. InsyaAllah sihat. Hidup yang berkat. InsyaAllah sihat. Ustaz nak tanya, ada teman saya ni, bagi tu betul ke doa anak ni mengikut jantina? Contoh anak perempuan, orang tu arwah ayahnya, dia separuh je sampai ke anak lelaki, doa. Oh tidak. Doa ni semua sampai. Doa semua sampai. Dia tak ada tengok lelaki ke perempuan. Allahu Akbar. Jangan. Ya? Dia tak ada ikut lelaki ke perempuan. Doa ni adalah ibadah. Ustaz, kalau susah nak menangis tu tanda hati keras ke? Amboi. Apa benda yang susah nak menangis tu?
Kalau susah nak menangis tentang hal dunia, baguslah. Itulah yang sebaiknya. Nah, dia bukan susah nak menangis. Biasa orang cakap, engkau hati engkau keras mah. Rai. Apa kata? Skrip tu. Allahu Akbar. Dia tak boleh. Dia yang keras. Keras tu, orang yang banyak menangis kerana dunia, hati keras. Dia ada 3. Kolbun mayit, hati mati. Itu hati keras. Kolbun marid, hati yang sakit. Kolbun salim, hati yang sejahtera. Kolbun salim ni sifat dia apa? Dia akan sensitif dengan akhirat. Tu dia sensitif dia. Dia dengar tentang akhirat, neraka, takut dia. Dosa takut dia. Tapi takut itu bukan takut kosong. Takutnya dengan amalan berserta pengharapan kepada Allah. Dia akan rajak pada Allah. Dia akan hasbiyallah. Macam tadi kita baca hizib Imam Nawawi. Cuba tengok tuan-tuan, setara Imam Nawawi rahimahullah taala, pergantungan kepada Allah, masya-Allah. Bukan kata akhirat saja, hal-hal dunia pun disangkutkan penuh kepada Allah. Itu dia hati yang sihat. Hati yang sihat, dia akan bersangkut paut dengan Allah itu. Wala manja minallah illa ilai. Dia tidak boleh tidak. Sebab itu orang yang hati sihat, dia sangat sensitif dengan dosa. Dia macam panas. Dia hati ni deria. Hati ni ada deria rasa. Deria rasa bagi hati, dia boleh kesan benda-benda dosa tu gelisah. Gelisah dia cepat-cepat tinggalkan. Contoh, lambat solat, gelisah hati. Dia tak akan lambat solat. Dia cakap marah-marah, hati gelisah. Dia takkan cakap benda yang cakap benda gitu. Ya Tuan Amizi Hamzah, Rai, keras hati kau Rai. Sedang baca Al-Quran dekat itu normal, normal penyucian. Baca Quran menangis itu penyucian. Kalau tak menangis pun tak apa. Jangan pelik. Menangis pun okey, tak menangis pun okey. Tu, yang penting kita menangis pada tempat. Memang sifat perasaan tu perlu dialihkan kepada yang sebenar. Contoh pada Al-Quran, dan contoh pada syurga neraka, itu sebenarnya. Jadi itulah dia. Benar, betul. Tubna ilallah ataupun astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba. Macam gitu. Atau hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu kebergantungan kepada Allah SWT. Harap kita ni memang hati yang sihat, dia berharap Allah terima. Memang dia macam ni, kekasih ni bila sebut tentang Allah, bila sebut tentang Allah, kita akan merasakan, ya Allah, syukurnya Allah ni sempurna, terima kita yang hina. First time zikir, memang arwah Tuan Guzah suka zikir. Dia zikir makan, ada lagunya, nanti saya baca yang last kali tu ada. Menangis tentang Allah Akbar, zikir kepada Allah. Itu panggil syahdu rayuan kita. Ini yang kita kena. Bila sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasakan diri kita ni, ya, kita tak akan jadi makam sempurna, takkan. Tapi sebenarnya bila hati yang sihat ni, kita bersyukur sangat. Di saat kita ni banyak dosa, Allah terima kita. Itu dulu. Itu yang kita nak. Kita nak rasa begitu.
Bukan kita Allah terima kita sebab kita sempurna. Tidak, jangan sesekali. Itu salah dalam pentafsiran. Jadi kita kena meletakkan diri kita ni tidak sempurna dan Allah terima kita. Allahu Akbar. Itu cara dia. Cara dia. Qalbun marid, hati yang sakit, dia tidak akan mampu merasai perkara ini. Bagaimana nak istiqamah tu sudah berzikir Ustaz? Okey. Soalan ni Puan Asma Zuraida. Ingat, Allah bagi walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Bila kita tengok zikir ni, kena ingat ada 3 tadi perbuatan yang kita sebut tadi, itu zikir dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sebutan. Baik. Bila sebutan dia ada waktu. Bila kita berhenti. Bila kita berhenti, maka bagaimana nak teruskan? Maka Allah kata apa? Mata nampak tak mata? Telinga boleh dengar? Boleh kan? Mata dan telinga sentiasa berfungsi. Maka bila tengok sesuatu kejadian, subhanallah. Subhanallah. Berlindung. Kalau subhanallah ni berlindung daripada segala, menyucikan daripada segala keburukan. Kalau tengok benda-benda yang benda yang orang kata bukan tak elok, tapi sesuatu benda yang kita tak suka terjadi, selalu contoh kemalangan ke apa-apa, subhanallah. Kalau tengok yang elok-elok, masya-Allah. Sebab mata kita ni akan nampak sekeliling. Mata ni selagi tak tidur lagi tu celik dia. Jadi nak istiqamah, ingat, tengok, biar tengok dengan faham. Tengok langit, bab kata guru saya, tengok bangunan nampak pencipta. Hanya ini kena menguasai sifat. Menguasai sifat. Kena tengok telinga ni sentiasa mendengar. Ni telinga ni mendengar suara hati. Kalau kita diam pun dengar tidak? Dengar kan? Telinga ada 2 pendengaran. Pendengaran yang zahir, itu yang bercakap sekarang. Ada pendengaran yang halus. Jadi bila macam tu, telinga akan mendengar. Hati berkata-kata tentang apa yang kita lihat tadi. Contoh, melihat, katalah orang berkasih sayang, suami, isteri, anak-anak pergi Langkawi. Tersebut pergi Langkawi ni, cuti-cuti ni kan. Dah pergi cuti-cuti Malaysia sekarang ni tuan-tuan. Ada ke cuti-cuti pergi Langkawi nak hiburkan hati? Confirm ke hibur hati tu? Kadang yang menjadi lain pula ni. Baik, contoh, kita tengok seronok. Hati ni, hati yang ingat, dia akan kontrol pandangan. Dia akan nampak hebatnya Allah, subhanallah, masya Allah. Kasih sayang Allah ada pada pasangan itu. Kasih sayang Allah zahir pada pasangan itu. Yang bercakap bukan mulut. Mulut diam. Ni gini, dia tengok kan. Masya Allah. Masya Allah. Macam tu lah. Hati ni, hati berkata-kata, mata mentafsirkan apa yang ada, telinga akan dengar apa suara yang keluar. Kalau yang keluar itu benda yang salah, dia akan betulkan. Tengok, Masya Allah. Tengok, Masya Allah kan. Macam tu cara je. Tengok Allah, sifat. Jadi sebab itu kena masukkan kena masukkan kefahaman dalam hati. Itu kata kena kuatkan hati itu. Tengok, kalau tengok benda-benda yang tidak kepada perkara-perkara yang buruk, subhanallah, subhanallah. Susah nak bezakan mana cenderung berkata dalam hati itu. Hati rasa fikiran buat tapisan, cari je penyelesaian dan nafsu buat lonjakan. Ya, dia macam ni Tuan Said. Bila kita tengok, nak mana nak bezakan,
Okey, pertama fikiran ni akan boleh didorong oleh nafsu. Hati itu dengan ilmu. Sebab tu ilmu yang dipelajari itu pastikan melekat di hati. Bila ilmu tu melekat di hati, insya-Allah dia boleh membezakan hak dan batil. Jadi sebab itu kita kena sentiasa menyucikan hati. Itulah sebab itu kalau zikir ni, bila hati kita kena selalu tafakur terus kejadian Allah. Tafakur terus, jangan tafakur. Nabi larang tafakur zat Allah, tak boleh. Jangan membincang zat dan sifat yang tanpa ada batasan. Kita tafakur kejadian Allah, kejadian makhluk Allah. Kita tafakur terus. Ada walaupun perkara yang sama kita buat berkali-kali, tapi dia akan melekat nanti. Tengok duit, contoh, tengok duit, ingat rezeki. Ni kalau tak ada rezeki ni, tak ada duit ni. Selalu sebut macam tu, contoh. Ni kalau tak ada rezeki ni, tak ada duit ni. Ni bukan kalau tak ada duit ni, tak ada rezeki aku ni. Itu salah. Itu salah. Ini kalau tak kerana kasih sayang Allah ni, tak kahwin aku ni. Kalau tak kerana kasih sayang Allah ni, tak ada seorang pun kahwin datang ke bumi ni. Itu cara dia. Genung. Itu nama tafakur. Kalau tak kerana Allah ni jaga kesihatan manusia ni, saya rasa semua orang sakit. Kementerian Kesihatan Malaysia jaga kesihatan Malaysia, itu pun bukan kesihatan Malaysia. Dia menguruskan pesakit di Malaysia. Faham? Tapi yang menyembuhkan pesakit, yang memberikan pesakit tu keluar, warded keluar, itu kesihatan manusia. Kementerian Kesihatan Manusia, Kementerian Keselamatan Manusia. Yang KKA MKN, Majlis Keselamatan Negara tu, dia menguruskan keselamatan negara. Yang buat dua dos tu, yang mengendoskan dua dos tu, samalah dua-dua KKM dengan MKN tu. Dia menguruskan. Yalah, konon-konon kalau nak mencegah. Nak komen banyak tak pandai. Tapi nampaknya macam tak tercegah, nampak gaya. Itulah cakap biar terang. Tapi tak apalah, dia nak ikhtiar tu lantak dia lah. Dia nak ikhtiar macam tu, biarlah. Kita ikhtiar pun jugalah kita. Jangan kita lopong dia, tengok ngikut dia. Dos dia Ustaz. Aduh, tak buat mengamal, tak ada munajat kepada Allah. Walhal itu yang utama. Itu kena ingat. Jadi kalau tidak kerana Kementerian Kesihatan Manusia, kalau tidak kerana Kementerian Kesihatan Manusia yang menjaga manusia, maka sakit semua orang. Kalau tidak kerana Majlis Keselamatan Manusia menjaga manusia, rasa habis semua orang. Semua tidur. Allah dia tak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Kita baca ayat kursi, kita dengar. Bila kita lihat, kita renung, kita faham. Itu cara dia. Kita renung, Allah yang bersifat tidak tidur. Semua orang tidur, tuan-tuan. Tidur. Ngantuk, jaga-jaga pun tidur. Lepas tidur, siapa jaga kita? Allah. Jadi Allah yang menguruskan kita sebenarnya. Bukan manusia yang menjaga. Jadi ini kita kena faham. Kita kena faham. Sebagai contoh yang mana selalu mengamalkan maksurat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjaga. Kita jadilah orang beriman, Allah jaga kita. Tengok. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Kalau kita baca kan, kalau kita renung ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, yang mentadbir sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk. Usahakan tidur.
mengantuk pun tidak, apatah lagi tidur. Tuan-tuan, yang tidak mengantuk dan tidak tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, tiada siapa pun yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Nampak tidak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi kita baca, doa rutin kita baca lepas solat. Kan? Kemudian Allah sambung lagi, siapa yang ngamalkan maksurat itu. Ayat 257 ya. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Cuba tengok, Allah kata Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman, tuan. Jadi kita orang beriman, sebab tu kita kena faham, kita kena sedar, kita kena bersyukur, kita jadi orang beriman. Siapa jadi orang beriman, maka termasuk dalam Allahu waliyul ladzina amanu. Siapa pendengar Ustaz pasal hantar nak ke sekolah tahun depan, macam mana Ustaz COVID? Nama pun ditulis, kalau siapa tak hantar tak jadi kesalahan. Cuba baca. Siapa yang tak hantar tak jadi kesalahan. Kalau nak hantar, jikalaulah hal itu qadar Allah, tadinya itu tak ada pilihan lain, maka ingatlah Allah yang datangkan mudarat, Allah yang datangkan manfaat. Tetapi jika ada option, silakan. Allah bagi ini kan. Tapi Ustaz nak mengajar macam mana? Dah tak boleh mengajar. Saya dah buat rombakan dah. Saya dah buat rombakan penstrukturan semula pendidikan kanak-kanak. Saya dah buat. Nantilah ada masa saya share. Tapi sekarang tak boleh. Nanti kan kacau sistem orang ni. Kita buat sistem. Sebab saya ada sekolah menengah. Yang mana sekolah menengah, sebab skor rendah ni budak-budak. Orang menengah ni, orang menengah dia nak manage tu senang. Ni budak-budak ni kan susah manage. Kan? Pergi kat sekolah berpisah-pisah, duduk dalam noha, berimpit, menjerit-jerit cikgu kan. Tapi tak apalah, ikut mana yang boleh lah. Saya pendapat saya senang. Kalau misal kata ibu bapa tu dah tak ada jalan, maksudnya nak tak hantar karang, tak sekolah budak, awak bekerja, ni parent yang bekerja, jadi hantarlah. Tawakal tu ala Allah, tawakal dulu, doa sungguh-sungguh, hantar anak. Tapi kalau ada pilihan, sebab KKM pula, KPM, Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia, dia tulis option, kena bagi tahu siapa yang tak hantar, maka tidak jadi kesalahan. Itu pulang. Saya dah buat penstrukturan pendidikan, terutama bagi parent yang full time, yang dia tak bekerja. Yang bekerja saya tak boleh nak kacau lah, sebab dia bekerja. Tapi ni yang tak bekerja, anda ada peluang. Nanti saya cerita. Penstrukturan pendidikan, relevankah pendidikan itu yang berorientasikan yang dia macam ni. Tuan-tuan tengoklah sistem. Sekarang UPSR dah tak ada, PT3 dah tak ada. Tahu kita ke mana pergi? Hala tuju pendidikan kita sepatutnya pergi kepada pendidikan yang lebih expand. Dia bukannya dia orang kata apa, stagnan. Dia start dengan satu kaedah, dia kena expand. Dan benda ni dah di-explore dah oleh negara-negara yang maju. Cuma kita kena buat sistem tu kena besar. Sebab tu ada sistem pendidikan sekolah swasta. Sebab swasta ni dia boleh keluar sikit. Sebab tu diberi keizinan. Kalau tidak tak boleh buka swasta. Dia silibus pakai depa, tapi kaedah cara buat ikut. InsyaAllah, maknanya hantar-hantar, tak ada masalah. Tawakkatu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Yang penting jangan timbulkan perbalahan. Jangan timbulkan perbalahan. Ya cikgu, nampak cikgu pun dah jawab dah. Itu saja nak bagi tahunya. Sebenarnya pendidikan itu di mana bermulanya, dia kena ada kaedah dia. Cuma kita tak naklah benda itu jadi terlampau jadi
Sebab ada orang dia lepas tangan. Itu tak nak. Hantar sekolah kadang-kadang parent ni lepas tangan kat mak ayah pun tak boleh juga. Nak hantar mak, lepas tangan dekat cikgu, mak ayah ni hantar lantak lah apa jadi. Ada jenis macam tu ya. Ini pun kena renung. Saya cuba kita ambil langkah yang lebih waras. Dulu asal silap tu cikgu. Marah cikgu. Dulu ni sebelum Covid lah. Mak-mak dulu tak. Di zaman-zaman dulu kalau misalkan cikgu marah, balik lagi kena marah dengan mak ayah. Ini dah setengah-setengah tu. Marah cikgu. Pukul, tak boleh, jangan marah anak saya, jangan anak saya begini. Dia punya ni. Mana cikgu mana tu? Cikgu mana ni? Dulu cikgu disiplin, saya jangan cerita lah. Berbirat kena marah, kena marah lah. Tapi sekarang Allah buat, jaga anak masing-masing. Setiap mak ayah jadi cikgu. Tahu cikgu macam mana nak mengajar. Dia macam tu lah ibaratnya. Dulu kita marah, tahu-tahu je hantar anak tak pandai, cikgu buat apa? Cikgu tak didik anak saya ke? Saya, lagi pula ada jenis ni. Saya bayar tau cikgu, gaji cikgu pun saya bayar. Ada setengah tu macam tu. Kita banyak, saya baca tengok Allah, kasihan cikgu-cikgu. Ada cikgu yang melibatkan tu, minta maaf lah. Tapi saya nak cerita realiti. Kita kena renung. Semua jabatan, semua kena impak Allah bagi. So kita renung sikit. Kalau yang hospital pun kadang-kadang terlajak confident pula. Ubat sihat. Sekarang ni Allah uji sihat, Covid tak ada ubat. Jangan main-main. Sama dengan pendidikan tahu-tahu serah ke cikgu. I'm busy. I'm looking forward. Develop my career, my ini. Sekarang tengok. Ada yang bagus lah. Tapi ada setengah tu begitu. Ada yang serah kat cikgu, okey. Dan ada juga cikgunya ambil kesempatan mengajar sebab nak gaji. Minta maaf, ni saya cakap terang. Sebab saya ada cikgu juga, saya di sekolah juga. Saya cakap kat cikgu-cikgu saya, jangan mengajar sebab gaji. Gaji itu wasilah saja untuk kita bayar kereta, bayar rumah. Tapi jangan letak gaji nombor satu. Saya cakap tak ikhlas nanti. Kesian anak-anak. Saya cakap terang, ni saya cakap open ni. Anak saya sekolah rendah dululah, kat tempat di sekolah agama tu, swasta. Saya hantar kat tu sebab kat tempat saya tak ada sekolah kerajaan lagi. Saya hantar swasta. 3 orang anak saya sekolah. Seorang 100.5, 400.5, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ni, tak silap saya, anak saya lah yang ramai kat situ. 3 orang sekali hantar. Yuran biasalah. Kadang-kadang kita lambat sebulan, 2 bulan. Biasalah kan, kita compounding, kita bagi compounding system. Tuan-tuan tahu tak apa katanya? Tukang bendaharinya, bila nak bayar yuran? Saya cakap, ya Allah, macam ni ke? Saya cakap. Lain sekali, saya berhentikan 24 jam tuan, Nyomen. Kita ni nak raih kan. Saya berhentikan, kita bayar habis terus setahun. Saya cakap berhenti 24 jam. Saya tak nak anak saya dididik orang yang duit oriented. Lepas tu kadang-kadang setengah tu minta maaf, tak jadi orang. Ada ditanya. Ini berlaku dekat saya pula, sekolah saya. Sebab tu sekolah saya ni tak ada yuran tapi tak minta. Saya cakap dekat, even PKP pun cakap, dekat guru saya cakap kat admin, jangan minta. Dan tak ada sekolah dengan parent tak ada hutang, tak ada tertunggak, consider bismillah aja saya cakap. Ada bayar, tak ada tak apa saya cakap. Kalau ikutkan yuran sekolah 500.5 sebulan, 300.5 bagian hari-hari. Saya cakap tak payah. Yang nak bayar, tak nak bayar tak apa saya cakap. Saya tak nak nanti saya head counted berapa orang bayar bulan ni. Bulan ni berapa orang bayar. Saya cek. Tak lepas ni nak bayar ni. Bukan salah, tapi berfikir tu, tak lepas ni nak bayar ni. Tengok tak sistem pendidikan nanti. Akhirnya yang datang tu, ada seorang tu mengadu dekat saya, Ustaz, anak saya ni dah berapa sekolah pindah, dia swasta. Sampai dia kata, dipeli tu bagai admin peli. Ayah kamu ni kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Dia cakap macam tu. Tak ada duit, buat cara tak ada duit, jangan hantar sekolah berbayar. Dia cakap macam saya tak malu, tak kena. Ya. Saya kata,
Tak apa. Ya, saya Allah, kita pengatua, saya pun tak tekan macam guru-guru saya pun saya tak tekan. Saya buat PKP, saya cakap benda terhad. Explore. Saya cakap explore. Pelajar-pelajar pun saya panggil explore. Yang penting mereka nak belajar. Mereka masuk sekolah tanya ustaz, boleh ke masuk sekolah saya ni, masuk sekolah ustaz? Tak, anak saya tak pandai. Saya cakap sebab tak pandai lah datang sekolah, dia katanya. Kau dah pandai buat apa nak sekolah lagi? Tak payah sekolah. Saya cakap macam tu. Kadang-kadang dia rasa macam down, down rasanya. Anak saya tak pandai ngaji, tak pandai. Saya cakap masuk sekolah di Semairah ni tuan-tuan. Ada yang dapat tawaran MRSM, tolak tawaran MRSM. Bukan nak cakap, tapi nak bagi tahu suasana tu ada. Dia, ustaz saya nak duduk sini. Saya cakap terpulang, ustaz tak alang. Saya cakap dekat puan, mak dia pun bukannya orang, parentnya pun bukan orang ni juga, orang educated lah kan. Saya cakap terpulang puan, saya tak alang, saya tak paksa nak puan nak sekolah sini ke tidak. Saya pun sekadar mana yang ada. Tapi apa yang saya boleh cakap, suasana tu anak puan akan rasa suasana yang tidak ada paksaan. Dia pun, baik ustaz. Lepas tu saya cakap bak yuran jangan. Bak yuran, ustaz sekolah menengah, ustaz ada asrama, tapi untuk lelaki buat masa sekarang, orang perempuan belum lagi. InsyaAllah doakan Allah bagi rezeki. Saya nak beli bangunan tu nanti. Beli nanti baru kita renovate. Doakan tuan-tuan, Allah bagi. Ada tu jalan-jalan ni nanti insyaAllah. Jadi jangan. InsyaAllah saya ada 50 pelajar. 50 pelajar sekolah menengah, tak ada masalah. Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT, itu cara dia. Parent pun tak tertekan, tak ditanya laporan. Kita nak didik anak jadi orang. Anak jadi orang. Jadi anak jadi orang ni, itu yang penting. Bukan anak ada beruang. Dia jadi orang, bukan beruang. Beruang ni, ya Allah, kadang-kadang ni naik tocang tu, naik tocang. Tu bahasa dia. Allah, mudah-mudahlah kita bincang pagi ni. Jangan. Itu cara dia. Tak ada saya nak kata ni, itu sistem. Dan alhamdulillah first batch yang baru ni SPM, saya tak ramai first batch. Baru ni 8 orang. Jadi semua ada 50 orang. Setiap kelas tu 8, 10, 12, campur-campur 50. Alhamdulillah seorang masuk Darul Quran. Lepas masuk Darul Quran. Kau senang masuk Darul Quran. InsyaAllah. Ya. Jadi sekarang ni Allah dah takdirkan saya akan buat sistem pendidikan daripada sekolah rendah. Ni dah start ni. Tu saya cakap tadi, penstrukturan pendidikan, pendidikan. Saya dah mula asbab PKP ni, asbab COVID ni, Allah ilhamkan untuk sekolah pula rendah. Tapi ingat, sekolah rendah ni bukan sekolah biasa ya. Sekolah train of trainer. Saya namakan setiap ibu adalah guru. Saya nak jadikan setiap ibu adalah guru bagi anak-anak. Kita setkan sistem tu, nanti anda boleh explore sistem tu, dan hanya hantar laporan dari sudut berkala saja nanti. Dan anak-anak lebih jaga waktu darjah 1 sampai darjah 6 itu dekat dengan gurunya ibu. Kadang-kadang kan kita ni, gila, kita sebagai ibu kena faham satu benda. Kadang-kadang kalau anak-anak ni, cikgu cakap, cikgu pandai, si ibu ni, sian ibu kan, kadang-kadang terasa kan, mana yang terasa lah, yang tak terasa tak apa. Tapi kalau ibu tu guru, belajar dengan mana? Ibu. Ada orang marah, lantarlah, nak marah-marah lah, tak nak, sudah. Ni kan sistem pilihan. Kita nak buat swasta. Jadi sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Nanti lanjutan pun ada. Celkai, itulah benda yang nak jadi, Allah nak bagi. Macam mana? Kita susun lah. Ibu bagi segala guru, ibu lah. Itu ibu dia. Doakan. Jadi apa orang kata, anak murid dah ada dah tu, anak-anak lah. Terengganu ada tak ustaz? InsyaAllah doakan. Bolehlah tu jadi pengetua nanti, Zatul Nuriyah. InsyaAllah doakan. Buka cawangan tempat lain ke apa ke. Sekarang ni masih di Denalam Syalam. Secara online ke offline ustaz untuk sekolah rendah ni? Dua-dua kita pakai. Dua-dua kita pakai. Sistem offline pun ada, online pun ada. Cuma sistem update tu online.
Kita akan bagi syllabus semua offline, guru dengan ibu dengan pelajar. Apa? Anak dia lah. Tu offline, mengajar kat rumah ke. Ni ada sistem ni saya tengah develop, saya tengah test run sikit. Ini hikmah PKP lah, hikmah PKP. Saya pun tak nak sekolah. Tapi bila hikmah ni saya kena tengok. Okey, tak apalah. Tengoklah apa yang kita cuba buat. Tak nak cikgu ajar, nak nampak Nur Rasmatin. Betul lah tu. Betul lah tu. Kadang-kadang anak nak ni. InsyaAllah boleh. Hantar anak boleh, tak masalah. Tapi tak apa, kita ada sistem online nanti. Kita akan buat. Hikmah PKP ni banyak. PKP banyak. Kita kena tengok dengan iman. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, benar tu Puan Zurina Muhammad. Ustaz, nak saya berpendidikan khas. Anak macam ni perlu perhatian khusus dalam masa. Tak apa, kalau yang pendidikan khas tak apa. Dia tak semua apply. Kita tengok mana yang perlu. Dia ikut keperluan. Kita tak ada paksaan. Ingat, kalaulah agama Islam pun tak ada paksaan, jadi jangan paksa sistem yang berbentuk, yang fleksibel ni. Jangan paksa. Dia ada sistem. Manusia ni ada sistem. Sistem yang bersesuaian mengikut kapasiti masing-masing. Itu hebatnya Allah Ta'ala ni, mengatur takbir urus manusia ni. Dia tak ada satu benda je. Kereta pun macam-macam jenis. Dia tak ada satu jenama je. Makanan pun macam-macam rupa. Dia tak ada satu jenis je. Tapi yang paling penting, menyatukan iman, menyatukan semua dengan pandangan yang benar. Itu cara dia. Baik, ibu-ibu bagaimana ibunya? Kan saya kata tadi, yang bekerja tak masuk list lah. Gilah kerja. Yang bekerja silakan hantar anak-anak sekolah. Ini yang tak bekerja lah. Bukan tak bekerja, yang bekerja sepenuh masa. Saya tak nak namakan suri rumah ni tak bekerja. Ibu suri rumah bekerja sepenuh masa. Mengurus, dialah mengurus rumah, pengurus besar. Dialah pengurus hotel, hospitality. Dialah chef, restoran. Dialah laundry, dobi. Banyak sistem kat rumah ni. Okay. Semua tu sistem. Sistem pengurusan. Nama pun urus rumah tangga. Apa yang ada dekat luar sebenarnya ada dekat rumah. Makan, restoran ada dekat rumah. Tinggal lagi rajin tak rajin masak, itu saja. Tak ada masalah. Basuh kain ada dekat rumah. Sekarang ni apa yang dekat rumah keluarkan. Dobi kat luar, makan kat luar. Bersekolah kat luar, semua kat luar. Lalu sekali keluar tu tak balik rumah. Allahu Akbar. Stres tak anak 5 kat rumah, anak 5 seorang tunggu kuih yang ni 4. Sebab kita dah namakan stres. Anak saya pun 5 orang juga. Anak kecil-kecil yang dengan saya lah. Yang duduk di atas kita, faham. Dia stres ni sebab tak nampak hasil. Cuba kalau duduk tu bayar 1 juta, stres tak? Tak stres kan? Jangan kita tengok benda. Kita kena nampak apa kesan dia. Kita kena fahamkan satu-satu perkara ni. Baik. Dengan ni macam nak berhenti kerja terus Ustaz. Terpulang lah kan, nak berhenti lah, tak masalah. Tak ada masalah, berhenti lah. Kalau itu urusan yang baik. Nak tanya, kalau anak kedua bagi tahu dia terasa hati kita lebihkan kakak dia yang sulung, macam mana Ustaz? Jangan ikutkan perasaan dia, itu sangkaan. Kita sebagai mak kena tegas dalam hal ni. Kita sebagai mak, kita kena jelaskan dengan iman. Jangan ikutkan sangkaan, jangan tipu dia. Tak ada, mak pun sayang kamu juga. Tak ada. Kamu yang kamu tengok tu, itu bukan sayang, itu perbuatan. Sayang itu sifat Allah. Sayang tidak pernah berbahagi-bahagi. Sayang ini ada datang dengan kudrat iradah Allah Ta'ala. Kamu kena ingat. Semua mak sayang kerana Allah punya sayang, bukan mak punya sayang. Kita kena jelaskan. Tak ada nak sayang lebih, mana boleh lebih-lebih. Mak tak boleh nak lebihkan sayang, sebab sayang bukan mak punya. Mak pun kena ada ilmu tentang akidah yang jelas. Jangan nanti kan pening. Mak belikan itu, kita tak beli, mak lebihkan sana, kita tak sini, pening. Ni mak yang bercakap tu pun semua kena faham juga. Kalau suami kahwin 2, 3, macam tu juga jawapan dia. Pening nak jawab kan? Tak, sama. Cuma tanggungjawab, jalankan tanggungjawab. Layan elok-elok. Itu penting. Soalnya kita nak faham macam mana.
Itu saja. Ya, sifat 20. Allah suruh sayang bukan sebab diri, betul. Jangan ada keakuan. Betul tuan Aswad. Sayang, menyayangi sungguh-sungguh. Menyayangi sungguh. Semoga si Ustaz menghargai rumah tangga. Oi, bukan menghargai saja. Tak ada kalau misal kata yang bekerja. Mak-mak ni semuanya menguruskan. Anak sampai boleh bekerja tu. Janganlah. Bermulanya jangan pandang lekeh dengan orang tak kerja. Jangan. Ini satu perspektif yang salah. Bermula kita orang dulu mana ada banyak kerja. Kerja ni masuk penyampan sekat, dapat duit. Mereka mengusahakan tanah, ladang. Jangan. Tak kerja ke? Ruginya. Belajar mana? Ruginya tak kerja. Ya Allah. Janganlah. Jangan. Mak-mak pun kena faham. Jangan kalau ada anak perempuan, jangan nak diskriminasi macam tu. Patut didik dia menjadi seorang perempuan yang bersedia untuk versatile. Dia kena boleh dalam pelbagai angle. Kerja dengan Allah. Itu dia. Baik, insya-Allah saya kira cukup setakat itu dulu. Allah lajaklah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Kita jumpa siri petang ni. Petang ni insya-Allah di Telegram kita insya-Allah. Khair. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf. Saya dihina oleh Ipah sebab jadi si rumah. Berani dia. Tak apalah. Orang hina dapat apa? Tak luaknya. Bak kata Rahwan dia. Tak luaknya apa dihina orang lah. Tak luaknya kita. Orang hina kita tak luak. Tak luak kita punya. Cuma kita lah tak kuat nak berhadapan dengan hinaan orang kan. Itu je lah. Jangan. Pahala. Jangan underestimate benda yang berpahala. Baik, insya-Allah saya kira cukup setakat itu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf sekiranya ada tersalah kata, terkurang bicara, terlebih kata. Saya mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah khair. Itu saja. Kita jumpa pada petang ni yang mana ada dalam Telegram. Kita jumpa pada maghrib ini di ruangan atas kira maghrib. Dan kita jumpa malam nanti di ruangan pengajian hikmah dalam kehidupan santai. Juga malam ni kita buat bicara santai. Okay, kita sambung lagi tajuk ni insya-Allah. Khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.